Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua rakan-rakan yang ada. Okey, saya kenalkan diri saya, nama saya Hafiz Arif dan anda boleh saja follow dekat Facebook saya Hafiz Arif. Saya merupakan salah satu ejen SIM card Tun Wow. Saya juga sama seperti rakan-rakan juga pengguna SIM card Tun Wow, tapi pada masa yang sama saya mengambil kesempatan dalam kelebihan SIM card Tun Wow ini yang mana boleh buat duit. Saya buat duit dengan di samping saya gunakan SIM card Tun Wow, saya juga buat duit dengan SIM card Tun Wow juga. Jadi buat anda yang belum mengenali saya kenalkan diri, saya Hafiz Arif dan saya telah pun menggunakan SIM card Tun Wow ni pada tahun 2014 lagi dan ianya sangat berbesar hati untuk mengenali rakan-rakan semua. Okey, jadi untuk mengatakan rakan-rakan, di dalam preview online Tun Wow ini, saya cadangkan kepada rakan-rakan semua, pastikan anda aktif tonton dan sebarkan link live ini kepada rangkaian anda masing-masing lah. Okay? Dan kerana apa? Jika anda aktif tonton live ini daripada awal sampai akhir, okay, di mana kita akan keluarkan 3 soalan mudah untuk anda jawab, dan jika anda menjawab dengan betul, maka anda boleh dapat top up percuma daripada HQ. HQ akan pilih 10 orang yang bertuah. Okey, di mana syaratnya anda perlu buat top up dahulu. Kena buat top up dahulu antara hari Isnin hingga hari Rabu hari ini. Antara Isnin hingga Rabu hari ini, jika anda ada buat top up, maka sebenarnya anda sudah pun menyertai kempen ini untuk anda menang top up percuma. Anda hanya perlu jawab soalan dengan betul saja. Tetapi jika anda belum buat top up lagi, pastikan anda top up untuk hari ini. Okey, hari ini last, hari Rabu, dan jawab soalan dengan betul, maka anda boleh menang top up percuma daripada Tun Wow. Okey, di mana kalau anda top up RM10, anda akan dapat 1 tiket, anda top up RM30, anda dapat 5 tiket, anda top up RM50, anda akan dapat 7 tiket. Okey, jadi jawab soalan dengan betul dan pastikan anda top up, maka nama anda akan masuk dalam cabutan. Jika menang, maka anda dapat top up percuma. Alright, clear. Okey, jadi hari ini saya akan terangkan kepada rakan-rakan semua, mungkin anda ada yang menggunakan SIM card ini saja, tak pernah tahu pun yang mana SIM card ni boleh buat duit, dan anda ada juga sebahagian daripada rakan-rakan yang memang buat duit dalam bisnes ni, just untuk tambah pengetahuan sajalah. Okey, jadi di sini rakan-rakan saya nak menceritakan bahawa sebenarnya SIM card Tun Wow ni, di samping anda menggunakan, anda juga boleh buat duit. Okey, anda boleh buat duit. Dan pendapatan yang anda dapat tu boleh jadi sangat banyak. Ia boleh jadi sikit, ia boleh jadi sangat banyak, tetapi pendapatan itu dia berterusan anda akan dapat walaupun anda hanya buat sekali saja. Itulah kelebihan apabila anda buat bisnes dengan SIM card Tun Wow. Okey, untuk pengetahuan rakan-rakan, apabila rakan-rakan menggunakan SIM card Tun Wow ni, bila ajak orang guna SIM card ini, daftarkan mereka, okey, ajak mereka guna, maka setiap kali mereka top up, anda akan dibayar komisen. Anda akan dapat komisen. Komisen ini adalah duit. Duit ini akan di bank in ataupun akan ditransferkan ke dalam akaun bank anda pada 21 hari bulan. Ataupun 25 hari bulan. Okey. Jadi ini adalah kelebihan SIM card Tun Wow. Kerja anda hanya ajak orang guna SIM card Tun Wow ni yang mempunyai banyak kelebihan. Apabila mereka top up, anda dapat komisen. Komisen itu adalah duit. Duit akan di bank in ke dalam akaun bank anda. Jadi anda perlu tahu, mereka nak top up, tak perlu cari anda. Mereka boleh top up di mana-mana saja kedai. Pergilah mana-mana saja kedai. Tak kisahlah Waimah mereka ni duduk di Sarawak ke, Sabah ke, Kelantan ke, KL ke, Perlis ke, Terengganu ke, Johor ke. Mereka top up di mana saja. Tak kisah top up online ke, top up kat kedai ke. Top up saja Digi, pop, anda duduk di rumah, anda dapat duit. Hebat tak bisnes ni? Maksudnya dekat sini, mereka nak top up, tak payah cari anda. Dan mereka nak top up, tak payah bagi tahu anda. Kenapa mereka top up, tak perlu anda tahu. Kerja anda duduk rumah, tahu-tahu mereka top up saja, anda dapat duit. Cuba rakan-rakan fikirkan, selama ni, kita ada keluarga kan. Keluarga kita guna handphone, dan keluarga kita top up, okay. Kita ada dapat duit tak? Tak pernah pun selama ni. Kawan-kawan kita, saudara mara kita, okay, isteri, anak, suami kita top up, kita ada dapat duit? Tak ada. Tapi kalau kita ajak mereka guna SIM card Tun Wow, mereka top up, tak pasal-pasal tuan-tuan, kita dapat duit. Inilah kelebihan apabila anda lakukan bisnes SIM card Tun Wow. Kerja anda hanya mengajak saja orang guna SIM card Tun Wow. Okey, jadi dekat sini saya nak tunjukkan kepada rakan-rakan kenapa bisnes ini sangat penting dan sangat berbaloi untuk anda buat. Okey, jika anda memang nak memulakan bisnes ataupun anda mencari peluang perniagaan, anda nak mulakan bisnes, untuk pengetahuan anda, perkara yang pertama, mustahak yang pertamanya adalah modal.
Perkara yang pertama yang anda perlu fikirkan adalah modal. Kenapa saya kata modal? Jawapan dia simple. Kenapa tak ramai orang berniaga? Sebab mereka takut rugi. Dan biasanya orang berniaga lebih banyak rugi daripada banyak untung. Ya, betul. Sebab apa? Sebab apabila dia membuat satu perniagaan, jika perniagaan dia tu dah berjalan, biasanya tak sampai tempoh 3 tahun pun perniagaannya tidak boleh diteruskan. Tak mampu diteruskan. Berapa persen tuan-tuan? 80%. 80% daripada keseluruhan peniaga-peniaga ni, biasanya bisnes yang mereka buat tak sampai 3 tahun boleh tak dapat diteruskan. Sebab apa? Sebab banyak masalah. Dalam perniagaan ni, ianya sangat kejam tuan-tuan. Bukannya satu benda yang mudah. Jadi, jika anda tak nak merisikokan diri untuk anda rugi dalam memulakan perniagaan, maka perkara utama yang perlu anda fikirkan adalah modal. Kita dah tahu, untuk berniaga ni risiko sangat tinggi, tapi untung memang besar, kan? Kita tolak tepi untung dulu, kita fikirkan risiko modal dahulu. Jadi, kalau kita dah tahu, 80% biasanya perniagaan tu orang susah nak teruskan lebih daripada 3 tahun. Jadi, lebih baik kita pilih modal yang rendah. Kalau kita pilih modal yang besar, kita dah merisikokan diri kita. Jika bisnes kita tersebut gagal, maka duit kita habis. Jadi, kita mulakan dengan bisnes modal yang kecil dahulu. Contoh modal yang kecil, saya cadangkan kepada rakan-rakan, buat bisnes Tuan Wow. Sebab apa? Sebab di dalam Tuan Wow, untuk anda buat bisnes, untuk anda mulakan perniagaan, modal anda bermula hanya dengan RM10 sahaja. RM10 sahaja tuan-tuan. Tak payah pening kepala. Anda daftar sikat Tuan Wow, anda sudah ada ID dan anda boleh ajak orang untuk guna SIM card Tuan Wow. Itu saja. Anda tak perlu ambil lesen, anda tak perlu pergi kursus, anda tak perlu ada syarat anda kena beli SIM card sekian-sekian ke dan sebagainya. Tak ada. Anda daftar, anda guna, anda memang dah ada ID, anda dah boleh ajak orang guna SIM card Tuan Wow. Yang penting anda kena ada stok SIM card lah. Satu SIM card RM10. Minimum SIM card RM10. Kita ada jenis-jenis SIM card lah macam-macam. Okey? Jadi itu yang pertama. Kenapa anda perlu buat bisnes ni? Perkara yang pertama adalah modal dahulu. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa anda perlu buat bisnes ni? Dan kenapa pada saya bisnes ni sangat baik? Yang kedua adalah value. Nilai SIM card ini. Untuk pengetahuan anda, SIM card ini bukan saja anda boleh buat SMS, call dan internet. Tapi untuk pengetahuan rakan-rakan, kelebihan SIM card ini sangat banyak. Yang pertama, dia mempunyai plan data ataupun package plan yang sangat baik. Dengan RM50 boleh dapat 89GB unlimited call. Okay, tertaluk kepada FUP lah. Dengan RM120 boleh dapat 156GB unlimited call. SIM card ini bukan yang terbaik, rakan-rakan semua. Tetapi SIM card ini, dia antara yang terbaik lah. Dia bukan yang terbaik, tapi dia berbaloi untuk guna dan antara yang terbaik. Jadi, untuk rakan-rakan mengajak orang guna itu mudah. Dan tuan-tuan memberi value pada dia. Yang kedua kelebihan ini, SIM card ini di mana anda juga diberikan manfaat khairat kematian sehingga 2000. Bermaksudnya jika anda guna SIM card Tuan Wow ni, apa-apa terjadi kepada anda, katakan anda meninggal dunia, okey, kita semua pasti kan akan meninggalkan dunia ni. Jadi sekurang-kurangnya waris anda tu mendapat sumbangan sehingga RM2,000 daripada company Tuan Wow sendiri. Jadi cuba rakan-rakan fikir, selama ni kita guna SIM card, ada tak kalau terjadi apa-apa pada kita, at least waris kita ni adalah dapat sumbangan untuk mereka teruskan hidup? Ada tak? Tapi Tuan Wow diberikan benda ni. Dan saya boleh katakan Tuan Wow adalah merupakan company yang pertama yang berikan kelebihan ini kepada ahli-ahli dia, pengguna-pengguna ni. Jadi why not kita mengajak orang guna SIM card ni, mana tahu satu hari dia pergi, sekurang-kurangnya SIM card ini dapat meringankan beban waris dia. Nampak tak? Kita memberi value pada pengguna-pengguna SIM card Tuan Wow. Jadi kalau kita nak ajak dia guna, kita tahu kita memberikan nilai pada mereka. InsyaAllah senang untuk mereka guna. Yang ketiga, SIM card ini memberikan kita voucher point. Setiap kali top up, dapat point. Point ni tak ada expired date, boleh terkumpul sampai satu masa dia dah banyak, kita boleh tebus. Dekat kedai-kedai yang menerima pembayaran melalui Mcash, ada 1,800 kedai dekat seluruh Malaysia. Kita boleh gunakan point tu tebus beli barang dekat kedai-kedai tersebut. Itu adalah satu nilai yang baik. Okey, ada lucky draw setiap bulan, tahunan. Okey. Ini juga SIM card yang memberikan manfaat. Jarang kita tengok SIM card yang setiap bulan nak bagi duit pada pengguna-pengguna dia, tapi Tuan Wow bagi. Okey. Dan pada masa yang sama SIM card ini juga dia memberikan kita pendapatan setiap bulan kalau kita ajak family kita guna. Mereka tak paksa, Tuan Wow tak paksa kita mengajak family untuk guna. Tapi kalau kita ajak, mereka akan menghargai kita.
Mereka akan meraihkan kita dengan beri kita commission setiap kali ahli keluarga kita ataupun kawan-kawan yang kita ajak guna SIM card Tonua tu, apabila mereka top up, HQ akan menghargai kita dengan membayar kita. Nampak tuan-tuan? Jadi SIM card ini yang kedua, dia mempunyai value yang sangat besar. Ada 5 kelebihan tu. Jadi tak salah untuk tuan-tuan memulakan perniagaan untuk buat bisnes ni, kerana produk yang tuan-tuan ajak orang guna ni mempunyai nilai yang tinggi kepada pengguna-penggunanya. Okey. Yang ketiga, kenapa rakan-rakan perlu buat bisnes ni? Pada saya bisnes ni sangat terbaik kerana market. Okey. Kalau kita tengok apabila kita menjerumuskan ataupun kita masuk dalam bidang bisnes telco ni, kita menjual SIM card kan. Kita menjadi pengedar SIM card. Bila kita jadi pengedar SIM card, apabila kita nak buat bisnes, produk kita ni kita kena tengok siapakah market kita. Siapakah targeted market kita. Siapa orang yang nak guna produk kita. Kalau kita jual baju ke seluar ke, kita kena tahu dia ni untuk lelaki ke untuk perempuan, muda ke tua, perempuan ke lelaki. Kan, yang ada duit ke tak ada duit. Kalau kita jual topi ke, jual baju ke, jual earphone ke, kita nak tahu dia ni pengguna apa. Banyak tapisan-tapisan market. Tapi kalau kita jual SIM card tuan-tuan, market kita siapa tuan-tuan? Market kita daripada orang yang kecil sehingga besar, orang yang perempuan ataupun lelaki, orang yang muda ataupun yang tua, semua guna handphone tuan-tuan. Maknanya tuan-tuan pandang sekeliling, sesiapa yang tuan-tuan nampak dia tu guna handphone, maka dia tu adalah potensi pelanggan tuan-tuan. Pengguna handphone dekat dalam Malaysia ni dicatatkan lebih kurang dalam 40 juta. Walaupun rakyat dalam Malaysia 30 juta, tapi pengguna handphone ada 40 juta. Sebab apa? Satu orang mungkin ada 2-3 handphone. Okey. Jadi ada 40 juta pengguna handphone dekat Malaysia ni, dan pada masa yang sama, setiap hari pasti akan ada orang yang pergi kedai beli SIM card baru. Mereka baru nak menggunakan SIM card. Maknanya market kita tak akan ada putus tuan-tuan. Setiap hari kelahiran bayi yang baru, apabila mereka besar, mereka pasti akan guna SIM card. Maknanya market kita tak akan putus. Setiap hari pengguna baru. Market kita terlalu luas. Walaupun kita hanya daripada 40 juta tu, kita hanya daftarkan 1,000 orang sahaja. 1,000. Maknanya daripada 40 juta, 1,000 orang sahaja kita daftarkan. Lebih kurang 0.00 berapa persen. Makan dah tak habis tuan. Duit kita dapat tu makan tak habis. Okey, market kita terlalu luas. Jadi kita berpeluang untuk buat duit sangat banyak dalam bisnes ni. Okey, dan yang keempat pula, kenapa saya kata bisnes ni sangat baik untuk tuan-tuan buat adalah kerana repeat sale. Ini adalah perkara yang paling penting sekali yang tuan-tuan perlu tahu. Kenapa? Di dalam bisnes kita ni sangat unik. Kita buat pendapatan, kita membina pendapatan ataupun kita dapat income, kita dapat pendapatan daripada bisnes ni bukan daripada penjualan semata-mata, tetapi kita dapat income daripada penjualan dan penggunaan. Kenapa saya kata macam tu? Saya bagi contoh. Kalau saya jual baju, saya tunjuk contohlah sebab benda ni saya pakai kan. Okay? Saya jual baju. Baju ini, kalau saya jual pada orang, saya supply baju, saya jual baju, saya untung dekat mana? Saya untung pada penjualan. Saya beli pada harga RM30, saya jual pada harga RM40 contoh. Saya dapat untung RM10. Tapi setiap kali dia pakai baju ni, adakah saya untung? Setiap kali dia pakai je, tung duit masuk dalam akaun bank saya. Setiap kali dia pakai je, tung duit masuk dalam akaun bank saya. Dapat tak? Begitulah juga dengan produk-produk lain. Kebiasaannya, produk yang lambakan produk yang ada dekat mana-mana, kan, kalau kita jual, dan apa pun bisnes konvensional kita jual, kita biasanya dapat untung daripada penggunaan. Tetapi jarang kita jumpa satu bisnes, produk tu kita dapat untung daripada kita dapat untung daripada penjualan. Tapi jarang bisnes kita jumpa untung dia daripada penggunaan. Guna dapat duit, tak. Tapi SIM card, kita jual SIM card, kita dapat duit. Orang tu guna SIM card, kita dapat duit tuan-tuan. Kita dapat duit. Kita jual SIM card. Okey, kita dapat duit. Mungkin kita ada untung runcit SIM card. Orang tu top up kali pertama, kita dapat lagi untung, recruitment incentive. Orang tu top up setiap bulan, kita dapat lagi untung, commission top up. Bayangkan rakan-rakan semua, dia top up, kita dapat duit. Mereka tak payah top up dengan kita. Dia tak payah ganggu kita. Tahu-tahu je dia top up, kita dapat duit. Duduk je, tenang je dekat rumah. Tenang je dekat rumah macam tu. Duduk, orang top up, tahu-tahu dapat duit. Tuan-tuan, selama saya memulakan bisnes ni, okey, saya duduk macam ni, satu hari, walaupun saya tak jual satu keping SIM card sekalipun, satu hari, orang top up, saya check commission, satu hari, pelanggan-pelanggan saya top up, satu hari saya check commission, 1,000 commission masuk. Walaupun saya tak jual satu keping SIM card. Tuan-tuan faham tak apa yang saya nak cuba nampakkan? Maksudnya di sini tuan-tuan,
kita buat bisnes bukan daripada penjualan. Kalau satu masa kita tak jual SIM card pun, kita tetap ada untung juga. Sebab apa rakan-rakan? Sebab kita buat bisnes berdasarkan daripada penggunaan orang. Mereka tetap akan top up. Jadi cuba rakan-rakan fikir. Agak-agak manusia ni, pelanggan-pelanggan kita ni, apabila dia dah guna handphone, dia dah suka dengan SIM card kita, berapa lama dia akan top up? Tuan-tuan fikirkan sendiri. Kalau dia guna setahun, maka tiap-tiap bulan setahun tu, kita akan terus dapat duit pada dia. Itu kalau dia guna setahun. Kalau dia guna 5 tahun, kalau dia guna 20 tahun, kalau dia guna 30 tahun, agak-agak manusia akan guna handphone sampai bila? Biasanya sampai bila-bila lah, selagi hayat dia masih ada. Kita tengok nenek-nenek kita, atuk-atuk kita sampai sekarang, walaupun dah tua, handphone masih ada di tangan. Walaupun handphone tu Nokia 3310, tetap ada handphone untuk call cucu-cucu dia. Nak call orang, kena top up tuan-tuan. Jadi di sini, repeat sale akan berlaku sangat hebat. Dan tuan-tuan boleh fikirkan, bayangkan rakan-rakan, mereka nak top up, mereka tak perlu cari kita. Mereka boleh top up di mana-mana saja. Walaupun kita ni, kalau katakanlah saya ni duduk di Kelantan, ada saya punya customer ni, dia dah pindah, dia duduk di KL. Dia pergi top up kat sana, pergi susah payah, pergi top up dan sebagainya. Saya duduk rumah, tahu-tahu saya dapat duit. Bayangkan rakan-rakan, seluruh kedai dekat seluruh Malaysia ni, mana-mana kedai yang menjual top up Digi, ataupun dia top up secara online, beli top up Digi, semua yang jual top up kita ni, semua ni adalah kedai kita. Walaupun kita tak payah bayar sewa kedai tu yang jual top up kita tak payah bayar gaji pekerja yang jaga top up kita, tapi kita dapat duit. Tuan-tuan nampak tak maksud saya? Maksudnya tuan-tuan, kalau tuan-tuan daftarkan keluarga, saudara mara ke, kawan-kawan ke, walaupun tuan-tuan daftarkan dia, jual SIM card dia secara online, postkan SIM card pada dia, dia boleh top up kat mana-mana. Tuan-tuan duduk diam je. Seluruh kedai yang dia pergi top up tu, semua ibaratnya kedai tuan-tuan. Tapi bayangkan tuan-tuan, kalau kita buat bisnes konvensional, kan, contoh bisnes lain. Kalau dulu saya ada jual casing handphone, kan. Saya jual baju dan sebagainya. Kalau saya nak besarkan bisnes saya, mungkin saya ada kedai dekat sini, A. Kalau saya nak besarkan bisnes saya kena bertapakkan kedai saya dekat B, C, D. Mungkin dekat KL, Kelantan, Perlis, Sabah, Sarawak, Johor, Perak. Barulah ramai orang boleh datang kedai sebab brand saya buka makin lama makin besar. Saya kena bayar pekerja, saya kena bayar kos sewa, saya kena buka lagi besar branch saya, lagi banyak branch saya, lagi besar saya punya kos. Tapi di bisnes kita hanya perlu ramaikan pelanggan saja. Walaupun mereka top up di mana-mana, kita tak perlu bayar, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan nampak, bisnes ini tuan-tuan buat bukan sahaja buat duit, tapi pada masa yang sama, tuan-tuan sedang membina tuan-tuan punya pendapatan pasif. Pendapatan pasif ni bermakna pendapatan yang mana dia yang bekerja untuk kita. Dia yang masuk dalam account bank kita tanpa perlu kita kerja. Kalau dulu saya bekerja, katakanlah kita kerja hakiki, kita perlu bekerja. Setiap hari kita perlu bekerja, cukup 30 hari, baru kita dibayar. Maknanya duit yang kita dapat tu, kita kena kerja dulu. Kita kena kerja, kita jual masa kita cukup 30 hari, sebulan, baru kita dibayar. Kita dibayar berdasarkan kita jual masa. Tapi bila kita buat bisnes SIM card, kita jual SIM card pada orang, kita ajak orang guna SIM card. Satu masa tuan-tuan, kita tak payah jual SIM card, kita duduk saja. Duduk rumah tenang bersama dengan keluarga dan sebagainya. Tahu-tahu orang top up, kita dapat duit. Duit tu kita perlu bekerja tak untuk dapatkan? Tak perlu. Kerana apa? Kerana duit yang bekerja untuk kita. Kerana mereka akan guna handphone, mereka akan terus top up. Itulah yang saya rasa, itulah ramai ejen-ejen rasa selama ni. Mereka duduk, mereka dapat duit. Saya bagi contoh yang paling dekat tuan-tuan. Waktu PKP, during COVID-19 ni. PKP orang tak boleh kerja. Dulu kan, PKP orang tak boleh kerja. PKPB pun orang tak boleh kerja. Jadi bila tak boleh kerja, ada yang work from home, gaji dipotong separuh. Ada yang bekerja ataupun berniaga, langsung tak boleh berniaga. Pendapatan terputus tuan-tuan. Nampak? Bila dia tak bekerja, dia tak boleh berniaga, pendapatan tak ada. Bila dia terpaksa tak boleh bekerja, potong gaji separuh. Sebab apa? Sebab pendapatan dia adalah berdasarkan daripada masa yang dia jual. Kalau dia tak ada turun padang untuk bekerja ataupun berniaga, dia tak dapat duit. Tapi orang yang berniaga SIM card tuan-tuan, tuan-tuan boleh tanya siapa saja yang jual SIM card. Waktu PKP, duduk rumah, komisen tetap dapat tuan-tuan. Ramai kawan-kawan saya yang dahulunya buat bisnes ni, waktu PKP pun tahu-tahu komisen tetap dapat. Sebab apa? Walaupun PKP ke, apa saja ke, ekonomi, recession dan sebagainya ke, orang tetap top up. Jadi tuan-tuan nampakkan peluang dalam bisnes ni. Repeat sale. Okay? Jadi di sini rakan-rakan, saya tunjukkan kepada kawan-kawan semua, okay, bukti pendapatan yang orang terima dalam bisnes Stonewall. Tuan-tuan boleh lihat sendiri. Okey. Okey. Kat sini kalau rakan-rakan lihat, ini adalah
pendapatan, saya tunjukkan, saya sharekan bukti pendapatan ejen-ejen Tuan Wow lah yang saya sempat screenshot daripada Facebook kan. Saya tengok seronok mereka ni dapat komisen. Contoh ni kan, ini contoh ni macam Cik Syazwani, dia ni adalah cikgu. Bayangkan gaji dia, income dia dalam Tuan Wow lebih tinggi daripada gaji dia bekerja. Okey, ni kalau kita tengok Tuan Izzuan Hafiz, okey, ini gaji dia 1,700. Jual SIM card je tuan, ajak orang guna SIM card Tuan Wow je. Okey, ini kita tengok ada seorang ni ejen ni, tengok berapa income dia masuk. 25 campur 21, hampir 50,000 tuan-tuan. Okey, apa itu tuan? Ajak orang guna SIM card Tuan Wow, itu saja. Kat sini kita tengok ada seorang ni nama dia Ariel kan, duduk di Sabah, tak silap saya dia duduk di Lahad Datu. Sekarang ni pendapatan dia RM4,398. Saya ingat dulu waktu tu dia kerja kilang. Okey, dia kerja kilang, saya ingat gaji dia tak sampai RM2,000. Dulu dia pernah share dengan saya. Tapi tengok tuan, jual SIM card, ajak orang guna je, dapat RM4,300. Dulu kerja kilang, dia kena bekerja. Sekarang dah berhenti kerja, dah diberhentikan, tak dapat gaji. Tapi duit dalam Tuan Wow sentiasa berjalan. Okey, kita tengok yang ini, ada seorang, kalau tuan-tuan tengok nama dia ni Halim. Saya tulis nama dia Halim Bips ni kan. Nama dia adalah Tuan Abdul Halim, umur dia 20 tahun tuan-tuan. Student lagi, tapi komisen yang masuk ke dalam akaun bank dia 11,000 tuan-tuan. Bayangkan tuan-tuan, umur 20 tahun menerima komisen 11,000. 11,000 tu daripada apa tuan? Bukan daripada jual SIM card, tapi daripada orang top up. Kalau dah nama orang top up, maka tiap-tiap bulan dia akan terus dapat. Orang akan terus top up. Okey. Kat sini saya tunjukkan ada komisen, ada seorang dapat 5,000, okey. Ada lagi dapat ini sahabat saya Naim. Okey, saya tak nampak komisen dia, mungkin tulisan kecil kat sini, tapi saya tunjukkan komisen dia melebihi 90,000 tuan. Okey. Pasif tuan. Jadi berkali-kali, setiap kali orang top up dia akan terus dapat. Okey, komisen akan dimasukkan setiap 21 ataupun 25 hari bulan. Okey. Kat sini kita tunjuk ada seorang nama dia Ilham OKU. Tuan-tuan boleh tengok kat Facebook dia, dia adalah seorang yang kurang upaya, sebab tu nama dia OKU. Tetapi dia bangga tuan, walaupun dia kurang upaya, tetapi pendapatan yang dia terima dalam bisnes Tuan Wow hampir 3,000. Bayangkan tuan-tuan, OKU tak boleh bekerja, tetapi disebabkan fokus dia ajak orang guna SIM card Tuan Wow, dan sekarang satu bulan dia dibayar RM3,000. Bulan depan dia dapat lagi tak tuan? Dia dapat lagi, sebab orang terus guna handphone. Okey, dekat sini Tuan Akmal Yusof banyak sharekan komisen. Lepas tu Tuan Hanafi. Tuan Hanafi ni dia bekerja sebagai apa ni kita panggil Domino's. Dia kerja kat Domino's. Okey. Dan sekarang ada pendapatan tambahan, orang top up dapat RM900 macam ni. Okey. Ini Tuan Aaron sebagai pembantu perubatan. Okey. Gaji dia dalam pembantu perubatan dengan gaji dia dalam Tuan Wow hampir 2 kali ganda. Tuan Wow lagi banyak daripada gaji hakiki dia tuan-tuan. Okey. Dia kerja dalam pembantu perubatan. Nak minta cuti pun tak boleh. Perlu ikut SOP dan sebagainya. Tapi dalam Tuan Wow, duduk rumah, santai-santai. Walaupun PKP, dia tak buka booth, dia tak jual SIM card kat booth. Buat santai-santai, dibayar sebegini banyak tuan-tuan. Sangat luar biasa. Okay. Syazwani yang saya sharekan tadi, komisen yang saya dapat juga. Okay. Tak adalah banyak sangat, tapi okey lah. Okay. Yang ini juga komisen daripada rakan saya nama dia Faid. Kalau tuan-tuan tengok dekat sini, komisen dia 400, 500, lepas tu naik 500. Bayangkan, tuan-tuan nampak kotak warna merah tu, dia lorek kan, bulan Mac, April dan Mei, dia langsung tak buat. Dia tak sempat nak buat bisnes ni masa PKP. Sebab terhad kan, pergerakan terhad, tak boleh keluar dan sebagainya. Tapi tuan-tuan tengok komisen dia, yang kotak warna hijau tu, komisen dia tetap masuk setiap bulan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab orang terus guna handphone. Jadi di sini rakan-rakan, saya nak menampakkan kepada rakan-rakan, sebenarnya dalam bisnes ni, ianya kita sebenarnya bukan buat bisnes semata-mata untuk kita suka jual SIM card. Tapi sebenarnya kita bina pendapatan pasif kita. Kita kena tahu, dalam hidup kita ni, kalau kita tak ada pendapatan pasif, maka kita akan bekerja sampai bila-bila. Sampai tua kita akan bekerja. Kita selalu lihat orang yang dah tua kan, kita tengok mereka masih lagi kerja. Jadi jaga dan sebagainya. Sebab apa? Sebab hidup perlu diteruskan. Perlu ada pendapatan untuk bayar komitmen, bil api, bil air kan sekarang kan. Okey. Lagi-lagi tengah isu viral pasal bil api. Okey. Jadi sekarang ni bila tuan-tuan ada pendapatan pasif, maka tuan-tuan ada pilihan untuk tuan-tuan tak payah bekerja tapi tuan-tuan tetap dapat duit setiap bulan. Soalnya di mana tuan-tuan nak bina pendapatan pasif tuan-tuan? Kalau tuan-tuan nak bina pendapatan pasif tuan-tuan melalui Tuan Wow, silakan kerana modal yang rendah. Okey, tapi cuma tuan-tuan perlu bersabar, jangan berputus asa, terus buat, jalan terus. Okey. Jadi
antara kelebihan yang saya nak mengajak tuan-tuan kenapa tuan-tuan perlu buat bisnes ni, kerana maintenance dia. Untuk tuan-tuan dapatkan komisen yang saya tunjuk, rakan-rakan tadi yang dapat tadi, tuan-tuan tengok komisen diorang 5,000, 3,000, ada yang 50,000, 90,000 dan sebagainya kan. Tuan-tuan nak tahu, kalau nak dapatkan komisen banyak-banyak macam tu, minimum perlu top up untuk entitle dapat komisen hanya RM30 saja. Tuan-tuan bayangkan, kalau kita buat bisnes lain, makin besar bisnes kita, makin besarlah komitmen kita ataupun maintain yang kita perlu keluarkan setiap bulan. Kita punya bisnes tu ribu-ribu ringgit, RM1,000, RM2,000, mungkin maintain kita RM200-300. Kalau bisnes kita dah jadi RM10,000, mungkin dah jadi RM2-3,000. Kalau bisnes kita dah main RM100,000, mungkin maintenance kita makin lama makin tinggi jadi RM10,000. Tapi dalam Tuan Wow, walaupun komisen kita kecil hingga ke besar, maintenance kita tetap RM30 saja, tuan-tuan dah layak untuk menerima komisen. Dan tuan-tuan fikirkan seperkara saya nak beritahu. Komisen yang tuan-tuan dapat tu, top up yang tuan-tuan perlu guna tu, adakah ianya terbeban? Dah memang tuan-tuan pun top up. Okey, pada masa yang sama juga, tuan-tuan perlu tahu. Okey, pada masa yang sama juga, tuan-tuan perlu tahu antara kelebihan sikap Tuan Wow di mana komisen tuan-tuan itu boleh diwarisi. Maksudnya, jika tuan-tuan buat bisnes ni dan tiba masanya tuan-tuan mungkin ditakdirkan meninggal dunia. Okey, tetapi pelanggan-pelanggan tuan-tuan yang telah tuan-tuan rekrut dan ada tu, mereka tu terus top up kan. Jadi adakah pendapatan tuan-tuan putus? Tidak terputus. Di dalam Tuan Wow, walaupun tuan-tuan dah meninggal dunia, pendapatan yang tuan-tuan dapat tu tidak terputus. Ianya tuan-tuan boleh wariskan kepada ahli keluarga. Tuan-tuan boleh wariskan kepada isteri yang tercinta, anak yang soleh. Tuan-tuan boleh wariskan kepada mak ayah yang tuan-tuan cintai. Okey, jadi ianya tak terputus. Boleh diwariskan. Tetapi tuan-tuan bayangkan, kalau tuan-tuan buat bisnes lain, contoh, saya ada satu bisnes, saya ada satu perniagaan, saya seorang doktor. Saya sangat pakar, pendapatan saya besar. Katakanlah saya meninggal dunia, adakah saya punya legacy saya boleh wariskan kepada isteri saya, anak saya untuk mereka teruskan? Tak boleh, tuan-tuan. Itu adalah kepakaran. Itu adalah bisnes tu adalah kepakaran. Tapi dalam bisnes Tuan Wow, walaupun tuan-tuan meninggal dunia, pendapatan yang tuan-tuan dapat tu, itu adalah hasil daripada top up. Tuan-tuan boleh HQ mewariskan, boleh salurkan pendapatan tersebut terus ke akaun bank waris tuan-tuan. Pendapatan tu tak terputus. Jadi ini adalah kelebihannya. Okey. Tapi cuma pastikan SIM card tersebut pastikan aktif lah. Maksudnya isteri tuan tu kena terus maintain top up SIM card tersebut. Itu saja. SIM card kita juga. Okey. Dan pada masa yang sama juga, bayangkan tuan-tuan, ini adalah bisnes yang tuan-tuan buat bukan untuk diri tuan-tuan, tetapi bisnes ini kita buat untuk ahli keluarga kita, untuk masa depan kita, anak kita nanti kelak. Jadi saya rasa bisnes ini sangat baik untuk tuan-tuan buat. Benda ni sangat bagus. Okey. Jadi di sini rakan-rakan, saya nak memberikan tips untuk rakan-rakan yang baru nak memulakan bisnes ni ataupun sudah memulakan bisnes ni. Mudah-mudahan tips ni dapat memberi sedikit sebanyak input lah kepada rakan-rakan. Yang pertama, tips untuk tuan-tuan sukses dalam bisnes ataupun cepatkan komisen tuan-tuan dalam bisnes ni. Pertama, jangan jaga tepi kain pesaing kita. Kita kena tahu, bila kita buat bisnes SIM card Tuan Wow, kita ada banyak program-program lain ataupun telco-telco lain yang menjadi pesaing kita. Jadi kita sebenarnya untuk kita terus naik, kita tak perlu jatuhkan orang lain, tuan-tuan. Mereka ada kelebihan mereka, kita ada kelebihan mereka, kita teruskan dengan kelebihan yang kita ada. Kita tak perlu tunjuk kelebihan kekurangan orang lain untuk naikkan diri kita. Kalau kita tengok ada kawan-kawan kita, ada ejen-ejen ataupun ada pesaing-pesaing kita yang menggunakan kaedah tersebut, kita abaikan saja, kita bersama dengan orang-orang yang positif. Kita sentiasa fikir ataupun kita tekankan apa yang kita ada, jangan risau. Kita akan ke hadapan. Manusia ni mereka ada mata, mereka ada hati, mereka boleh tahu siapa yang bagus, siapa yang tak bagus. Jadi bila kita nampakkan kita punya diri kita, jati diri kita, kita punya integriti dengan matang dan profesional, insya-Allah kita akan lebih ke depan. Jadi perkara yang pertama yang tuan-tuan perlu tahu, tips dia, fokus pada kita sendiri. Jangan jaga tepi kain pesaing kita yang lain. Yang kedua, fokus pada dua target market. Maksudnya dekat sini, tuan-tuan kena tahu, bila tuan-tuan jual SIM card, nama pun jual SIM card, tuan-tuan fokus tuan-tuan ada dua target market kita. Yang pertama, pengguna. Yang kedua,
orang yang nak jadi dealer, orang yang nak buat bisnes. Dua-dua ni apabila dia guna SIM card, automatik boleh buat bisnes. Tetapi ada orang yang memang tak nak buat bisnes, dia nak guna SIM card saja. Jadi, tuan-tuan kena tahu, tuan-tuan ada dua market. Satu orang yang nak guna saja, memang dia tak nak buat bisnes. Satu lagi orang nak buat bisnes. Orang yang nak buat bisnes ni, dalam 40 juta pengguna handphone, peratus dia sangat kecil. Sangat-sangat kecil. Mungkin 0.1% macam tu. Ataupun 1%, kita tak tahu. Sebab tak semua orang yang nampak peluang dalam bisnes telco. Banyak lagi lambakan bisnes-bisnes lain di luar sana. Jadi, kita tak boleh fokus 100% on dealer saja. Tak boleh. Kita kena fokus pada target yang lebih besar. Market yang lebih besar. Apa dia? User. Orang yang nak guna saja. Kalau kita fokus pada user, maka kita boleh kawal, kita boleh besarkan lagi peluang untuk kita jual SIM card lebih banyak. Sebab kita fokus pada pengguna. Cuma kita perlu mahirkan diri kita dengan produk knowledge lah. Kena tahu kelebihan-kelebihan, teknikal dan sebagainya. Kita tahu pesaing-pesaing kita punya produk dia macam mana, kita punya macam mana. Okey, supaya nanti bila orang hentam kita tahu defend macam mana. Dia macam tu. Okey, jadi kita kena tahu ada dua market. Kalau kita fokus pada user saja semata-mata pun tak bagus. Kita kena ada dealer juga, orang yang nak buat bisnes juga supaya dia cepat kembangkan komisen kita. Jadi tips dia yang kedua, tuan-tuan perlu target dua-dua market ni, user dan juga dealer. Okey, yang seterusnya, untuk tuan-tuan, tips yang saya nak kongsikan kepada rakan-rakan jika rakan-rakan nak memulakan bisnes ni, yang seterusnya adalah tuan-tuan kena ada stok SIM card banyak. Kena ada extra stok SIM card. Kalau tuan-tuan nak berniaga, nak menjual SIM card Tuan Wow, perkara yang utama, tuan-tuan kena ada stok. Kalau tuan-tuan tak ada stok, macam mana tuan-tuan nak niaga? Kita berniaga goreng pisang, boleh ke? Pisang tak ada tunjuk kat depan, lepas tu kita cakap kita niaga goreng pisang. Kalau orang tu nak, baru kita order. Boleh? Tak boleh. Jadi kita kena ada stok. Bila kita ada stok, kita cerita pada orang tu nak, kita terus daftarkan. Jadi at least kita kena ada stok SIM card. Tak boleh kita tak ada stok SIM card. Pertama, sebab kita nak boleh daftarkan dia secara on time lah, real time kan. Kedua, bila kita ada stok SIM card banyak, secara automatik kita akan push diri kita untuk kita habiskan SIM card tu. Sebab kita dah keluar modal. Bila kita push diri kita untuk habiskan SIM card tu, pada masa yang sama, kita akan jadi cepatlah pushkan diri kita untuk terus dapat komisen. Itulah tips yang saya nak kongsikan. Dan yang seterusnya, yang terakhir, jangan berputus asa tuan-tuan. Dan sentiasalah fikir macam mana tuan-tuan nak tambah baik bisnes tuan-tuan. Walaupun bisnes kita ni bisnes jual SIM card RM10 kan, orang kata bisnes yang boleh hidup ke tak boleh hidup, memang boleh hidup tuan-tuan bisnes ni. Walaupun bisnes kita ni nampak macam jual SIM card saja, tapi kita sebenarnya kena kreatif dan kita sentiasa berfikir macam mana kita nak tambah baik bisnes kita. Macam mana kita nak terus maintain, kita boleh jual SIM card dengan banyak. Kita ada activation setiap bulan. Pastikan ada penajaan setiap bulan. Kita kena sentiasa berfikir macam nak tambah baik. Macam mana kita nak tambah baik di mana kita nak kembangkan tim kita supaya lebih ramai lagi ejen-ejen yang aktif di bawah rangkaian kita. Kita sentiasa berfikir macam mana kita nak reward mereka, kita nak bina tim kita dengan baik dan kita nak pastikan pengguna dan dealer kita ni tahu cara guna SIM card. Kita kena bina. Kita sentiasa fikir macam mana nak tambah baik. Dan jangan berputus asa. Dalam bisnes ni, percayalah tuan-tuan, komisen yang saya tunjukkan kepada rakan-rakan tadi, ejen-ejen yang saya tunjukkan tadi, cikgu lah, penolong perubatan dan sebagainya kan. Mereka ini juga bermula dengan komisen hanya puluh-puluh ringgit saja. RM10, RM20, RM30 pada bulan pertama. Sedangkan saya sendiri pun bermula dengan komisen hanya serendah RM53.30 saja bulan pertama. Permulaan kita akan bermula dengan komisen yang tinggi. Tak ada orang yang bermula dengan komisen yang besar. Kalau ada pun sangat jarang, terlalu sikit sangat. Okey? Kita akan bermula dengan kecil, tetapi kita jangan berputus asa, kita terus buat, jangan putus asa. Setiap kali kita rasa down ataupun kita putus asa, apa yang kita perlu fikirkan adalah dua perkara. Kita perlu fikirkan, kita buat bisnes ni bukan untuk diri kita. Kita buat bisnes ni untuk keluarga kita. Untuk kita bebas daripada masalah kewangan. Bebas daripada hidup kena kerja dengan orang. Bebas daripada hidup yang kena jual masa baru dapat duit. Kita nak bebaskan hidup kita. Satu masa kita nak pension awal. Yes. Bila setiap kali kita down, kita fikirkan masa depan kita. Kita fikir, kenapa dulu kita bermula dalam bisnes ni? Sebab apa kita buat bisnes dulu? Kita ingat balik sebab apa kita buat. InsyaAllah kita akan naik balik. Yang kedua, kita kena fikirkan,
Kalau kita down, kita tak boleh buat, kita fikir, kenapa orang lain boleh buat? Kenapa ejen-ejen lain sedap, seronok buat komisen yang banyak dalam bisnes ni? So, bila kita down, kita fikirkan benda ni, insyaAllah kita akan rasa, kalau mereka boleh, sudah tentu aku akan boleh. Okay? Jadi, itu saja daripada saya. Semoga intipati ataupun cerita saya yang saya ceritakan tentang kenapa anda perlu buat bisnes tuan-tuan dan tips untuk anda mulakan ni dapat memberikan anda sedikit input dan semangat untuk anda terus buat. Saya minta jasa baik kepada rakan-rakan, ambillah link live ini dan kongsikanlah kepada ejen-ejen tuan-tuan yang baru supaya mereka nampak, mereka faham kenapa mereka kena buat bisnes ni. Sebenarnya bukan kita semua tak boleh berjaya dalam bisnes ni. Tapi soalnya kita ni tak sabar. Kita tak boleh tahan. Saya untuk dapatkan satu pendapatan besar, saya kena menunggu 6 tahun baru saya boleh dapat hasil. Jadi sesiapa yang sabar pasti dia akan dapat hasil. Kalau kita bekerja, kita boleh tahan 30 tahun, 25 tahun untuk kita bekerja, baru kita boleh dapat pencen. Kenapa kita buat bisnes jual SIM card, kita tak boleh bertahan dengan masa tempoh yang lama? Sama macam kita bekerja kan? Jadi, tanya diri sendiri. Semoga ia bermanfaat. Assalamualaikum.